Racun makhluk perosak atau RMP merupakan bahan yang digunakan untuk mengawal, mencegah, memusnah, melemah atau menghalau makhluk perosak dan penyakit pada tanaman yang boleh menjejaskan hasil dan pendapatan petani. Walau bagaimanapun, penggunaan racun perosak adalah pilihan terakhir dalam pelaksanaan pengurusan perosak bersepadu atau Integrated Pest Management IPM. Antara kaedah yang perlu diutamakan sebelum menggunakan racun perosak adalah seperti penggunaan benih yang sah dan rintang penyakit, penggunaan kawalan biologi seperti burung hantu dan ular, kawalan secara mekanikal dan fizikal seperti perangkap tikus, amalan kultura seperti pengurusan ladang dan penjagaan nutrien, penggunaan ekstrak tanaman dan penggunaan feromon yang mengandungi bahan metal eugenol atau penghalau seperti cili, bawang putih dan tembakau. Teknik terakhir adalah racun perosak yang dilaksanakan apabila populasi perosak berada pada tahap ambang ekonomi ETL. Penggunaan racun perosak digunakan setelah makhluk perosak mencapai tahap ambang ekonomi atau dikenali sebagai ETL (Economic Threshold Level). ETL adalah indikator di mana ketumpatan perosak di kawasan pertanian mencapai tahap kawalan. Sekiranya tidak dikawal kerosakan oleh makhluk perosak, ianya boleh menjejaskan hasil tanaman dengan teruk. Namun penggunaan racun perosak perlulah digunakan dengan betul dan berhemah untuk keselamatan pengendali, pengguna dan memelihara kelestarian alam melalui keberkesanan penggunaannya. Terdapat 7 elemen penting dalam penggunaan racun perosak secara berhemah. Elemen pertama adalah menentukan jenis serangan, sasaran dan makhluk perosak dengan tepat. Penentuan ini perlu untuk menentukan jenis racun perosak yang sesuai digunakan bagi mengawal makhluk perosak dan penyakit tanaman. Pertamanya, petani atau pengguna perlu tahu jenis perosak yang mahu dikawal, sama ada serangga, rumpai, kulat atau lain-lain. Kemudian, petani perlu mengetahui kedudukan makhluk perosak sama ada atas daun, bawah daun dan dalam batang, dalam buah, akar dan lain-lain sebelum menggunakan racun perosak yang sesuai. Contohnya, kawalan laba pengurip batang memerlukan racun perosak bersifat sistemik seperti imidacloprid. Syur kawalan penyakit atau perosak boleh dirujuk dan dimuat turun di laman web www.portal.doa.gov.my/sysmap. Elemen kedua adalah menggunakan racun perosak yang berdaftar. Penggunaan racun perosak yang berdaftar amat penting kerana produk ini telah dinilai tahap spesifikasi dan kualiti, tahap kepisaan, keberkesanan dan residu dalam hasil tanaman. Pengguna boleh mendapatkan maklumat racun perosak berdaftar menerusi laman web www.portal.doa.gov.my/racun berdaftar. Elemen ketiga adalah penggunaan dos kadar racun perosak yang betul. Penggunaan dos kadar racun perosak yang betul boleh didapati pada aturan penggunaan yang terdapat pada pernyataan label produk racun perosak. Penggunaan racun perosak perlulah digunakan mengikut arahan seperti dalam label tanpa mencampurkan dengan bahan yang lain. Terdapat juga sebahagian petani yang menggunakan lebih daripada satu produk racun perosak iaitu cocktail pesticide. Cocktail pesticide, campuran tangki atau dikenali sebagai tank mix, adalah gabungan beberapa bahan kimia untuk memusnahkan perosak dan penyakit tanaman. Ia menjadi pilihan pengguna kerana dikatakan mampu menjimatkan kos, menjimatkan masa, menjimatkan tenaga buruh, dianggap lebih berkesan dan memudahkan kerja pertanian dengan mengurangkan pusingan meracun. Pengendali racun perosak hendaklah berwaspada dengan kesan buruk cocktail pesticide. Pertama, ia menghasilkan ketidakserasian fizikal dan ketidakserasian kimia. Sama ada akan meningkatkan atau mengurangkan tindak balas di antara satu atau kesemua bahan aktif yang telah dicampurkan. Kedua, berpotensi menyebabkan phytotoxicity pada tanaman seperti daun hangus atau melecur. Ketiga, ia akan menjejaskan sistem saraf, sistem pernafasan, sistem jantung di samping kulit dan mata pada manusia. Keempat, campuran boleh menyebabkan kerosakan alat penyemburan itu sendiri. Elemen keempat bagi penggunaan racun perosak secara berhemah adalah teknik penggunaan racun perosak yang betul.
Sama seperti dos, pengguna perlu membaca label racun perosak berdaftar yang menunjukkan penggunaan racun perosak secara betul bagi menjamin keberkesanannya untuk mengawal perosak atau penyakit tanaman. Teknik penggunaan racun perosak adalah bergantung kepada jenis perumusan perawis aktif dan jenis perosak tanaman. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik sembur, tabur, semburan udara, fumigasi, suntikan batang, umpan, sapu, rendaman dan rawatan biji benih. Elemen kelima adalah penggunaan masa yang tepat. Bagi elemen ini, pengguna mesti mengambil kira 3 aspek utama sebelum menggunakan racun perosak. Pertamanya adalah mengenal pasti pembesaran tanaman atau kitaran makhluk perosak. Sebagai contoh, rumpai perlu dikawal pada peringkat sebelum tanaman berbunga. Jadi, gunakan racun perosak yang sesuai pada masa yang tepat untuk mengawal masalah rumpai. Kedua, gunakan racun perosak yang mempunyai pre-harvest interval (PHI) yang singkat sekiranya tanaman berada pada peringkat hampir mengutip hasil. Ketiga, aspek angin dan cuaca. Masa yang paling sesuai menggunakan racun perosak adalah pada waktu pagi atau lewat petang kerana tanaman lebih mudah menyerap air dan serangga perosak lebih aktif pada waktu tersebut. Elakkan semburan pada waktu di mana cuaca lebih panas. Contohnya, lebah akan menjadi sasaran kerana ia lebih aktif pada waktu tersebut. Jangan sembur racun perosak dalam keadaan berangin kencang bagi mengurangkan tempiasan yang membahayakan organisma bukan sasar. Elemen keenam adalah kekerapan penggunaan. Kekerapan penggunaan racun perosak adalah elemen yang perlu diketahui pengguna dengan merujuk kepada label racun perosak tentang kekerapan penggunaan yang dibenarkan untuk semusim atau setahun. Setiap racun perosak mempunyai cara dan tempat tindakan masing-masing di mana maklumat mengenainya digunakan dalam pengurusan kerintangan iaitu Mode of Action MOA. Sebab itulah petani dinasihatkan untuk menggunakan racun perosak secara berselang-seli dengan racun perosak dari kumpulan yang berlainan yang mempunyai cara tindakan yang berbeza. Ini bagi mengelakkan atau mengurangkan kerintangan terhadap racun perosak tersebut. Elemen ketujuh adalah pelupusan bekas racun perosak. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, bekas racun perosak adalah bahan buangan terjadual dan mesti dilupuskan di pusat pelupusan yang telah dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Oleh itu, sisa racun perosak perlu diuruskan dan dilupuskan dengan betul dan selamat, sama ada bagi racun perosak itu sendiri maupun bekas racun perosak setelah habis digunakan. Apakah prosedur bilas 3 kali untuk bekas racun perosak? Bagaimana ia dilakukan? Langkah pertama, tuang sehingga habis sisa racun perosak itu ke dalam tong penyembur dan tunggu kira-kira 30 saat. Kedua, isikan suku air bersih ke dalam bekas kosong. Ketiga, tutupkan bekas dengan penutup dan goncang selama 30 saat. Keempat, tuang air bilasan ke dalam tong penyembur. Ulang langkah 2, 3 dan 4 untuk bilasan kedua dan ketiga. Kemudian, cuci bahagian luar bekas dengan bersih dan tebuk. Akhir sekali, keringkan bekas secara terbalik dan hantar ke pusat pengumpulan. Ingat juga ya, rekod pembelian dan penggunaan racun perosak selaras dengan amalan pertanian baik iaitu Good Agriculture Practice (GAP). Setiap pengguna racun perosak mesti bertanggungjawab untuk menyimpan rekod sesuatu kerja yang dilakukan. Rekod perlu mengandungi butiran berikut: alamat kawasan yang terlibat, racun perosak yang digunakan, masa kerja dimulakan, masa bahan kimia habis digunakan, salinan semua notis yang diserahkan, penilaian terhadap keberkesanan kerja yang dijalankan. Jadi, 7 elemen ini perlu dititik beratkan dalam pengendalian racun perosak secara berhemah. Ini kerana penggunaan racun perosak secara berlebihan boleh mendatangkan risiko kepada pengguna. Hasil tanaman mungkin akan terjejas apabila tanaman tersebut mempunyai kadar racun berlebihan atau serangan makhluk perosak yang tidak terkawal. Sebagai contoh, pada 2018 dan 2019, kerajaan menguatkuasakan larangan import cili daripada Vietnam selepas mendapati hasil tanaman negara itu mempunyai kandungan maksimum residu limit atau MRL melebihi paras yang dibenarkan.
Perlu ingat, tidak ada racun perosak yang dapat berfungsi dengan berkesan kecuali ianya digunakan dengan betul.